Menurut para saintis, laut telah wujud 4 juta tahun yang lalu dan ianya merupakan habitat terbesar di muka bumi. Terdapat dua teori utama yang menceritakan bagaimana lautan di bumi terbentuk. Yang pertama, teori yang bumi ini dibentuk dan air lautan ini datangnya dari bumi sendiri. Teori kedua menyatakan bahawa bumi tidak mengandungi air ketika mula dibentuk, tetapi air dibawa oleh sumber lain. Sehingga sekarang tiada kepastian teori mana yang benar, tetapi kebanyakan saintis berpegang dengan teori yang pertama. Pada awalnya dikatakan bahawa laut ini sangat berasid dan sangat panas. Air laut yang berasid ini muncul daripada atmosfer bumi yang dipenuhi dengan karbon dioksida. Seterusnya suhu air laut yang panas pula disebabkan oleh panasnya permukaan bumi. Setelah itu, suhu bumi menurun dari waktu ke waktu kerana kurangnya letusan gunung berapi. Debu dari letusan ini menyebabkan sinar matahari terhalang. Kemudian asap tersebut dikondensasi dan membentuk hujan. Hujan yang turun itu membentuk cekungan di bumi dan terbentuklah laut. Dengan terbentuknya laut, planet bumi menjadi dingin dan tampak biru dari angkasa. Fenomena ini dapat dikaitkan dengan surah Al-Mu'minun ayat 18 yang bermaksud, dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran lalu kami jadikan air itu menetap di bumi dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya. Bukti kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dalam takdir alam semesta ialah penciptaan dua laut yang bertemu tetapi tidak bercampur. Secara logiknya, apabila dua jenis cecair bertemu, ia akan bercampur. Namun, konsep ini tidak teraplikasi kepada fenomena yang terjadi di Selat Gibraltar, iaitu selat yang memisahkan lautan Atlantik dengan lautan Mediterranean. Tentu menjadi persoalan bagaimana dua lautan yang bertemu ini tidak bercampur, malah masing-masing memiliki warna dan sifat yang berbeza. Fenomena pelik ini terjadi kerana adanya perbezaan dari segi ketumpatan kadar garam dan suhu air antara kedua laut. Dari sudut sains, fenomena ini dipanggil sebagai halogen, iaitu keadaan yang menjadikan air laut nampak seakan-akan terbelah dua kerana adanya perbezaan garam yang ketara antara kedua laut. Kajian sains membuktikan bahawa lautan Mediterranean mempunyai kandungan garam dan suhu yang lebih tinggi berbanding lautan Atlantik, dan ini menyebabkan terhasilnya dinding pemisah yang tidak kelihatan antara kedua laut. Namun begitu, sebelum para saintis menemukan jawapan kepada fenomena ini, Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu telah menceritakan perkara ini dalam surah Al-Furqan ayat 53 yang bermaksud, dan dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir, yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Kebenaran ayat ini telah berjaya menarik minat seorang pengkaji laut dari Perancis, Jacques Cousteau, untuk memeluk Islam. Kekaguman beliau kepada ayat tersebut melebihi rasa kagum semasa mengkaji fenomena halogen, kerana baginya mustahil Al-Quran yang disusun oleh Rasulullah SAW 15 abad dahulu mempunyai jawapan kepada fenomena ajaib ini. Dasar laut yang dinyatakan di sini adalah daratan paling rendah yang tertutupi oleh lapisan air laut. Di kawasan ini terjadi kegelapan abadi yang disebabkan kerana minimumnya cahaya yang dapat menembusi hingga ke kawasan ini. Bahkan tidak ada. Ayat ini menyatakan kegelapan yang dapat ditemukan di laut dalam, di mana jika seseorang menghulurkan tangan, ia tak akan dapat melihatnya. Kegelapan di dalam lautan dan samudera ditemukan sekitar kedalaman 200 meter ke bawah. Pada kedalaman ini, hampir-hampir tidak ada cahaya lagi. Semua yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran bersifat pasti, yakni dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Menilik bahawa Al-Quran khusus ayat An-Nur 40 yang dikaji. Dalam penulisan ini diwahyukan pada masa Rasulullah SAW yang mana belum ditemukan teknologi yang mampu mengeksplorasi fenomena yang terjadi di kegelapan laut dalam. Di sini saya akan menceritakan tentang manfaat laut kepada manusia. Yang pertama, laut berjaya menurunkan suhu panas di udara dan mengekalkan kandungan oksigen daripada hutan sifar sebanyak 70%. Dan kedua, seperti yang kita tahu, laut juga merupakan sumber protein utama kepada manusia, iaitu sebanyak 15.7%. Bukan sahaja fauna yang menjadi sumber protein, malah flora juga yang menjadi sumber protein kepada manusia. Yang ketiga, laut bukan sahaja sumber makanan kepada manusia, malah juga kepada haiwan, sama ada di darat ataupun di laut. Yang keempat, sumber bahan mentah. Laut juga kaya dengan sumber bahan mentah yang seperti minyak. Yang kelima, manusia menggunakan laut sebagai alternatif pengangkutan untuk menggunakan kapal menyeberangi daripada satu negara ke satu negara yang lain. Dalam surah Al-Fatih ayat yang ke-12 yang bermaksud, dan tidak sama antara dua lautan yang ini tawar, segar dan sedap diminum, dan yang lagi masin, lagi pahit. Dan daripada kedua-kedua lautan itu, kamu dapat memakan daging yang segar dan kamu dapat mengeluarkan pernafasan yang kuat. Dan di sana, kamu melihat kapal-kapal berlayar membelah lautan agar kamu dapat mencari kegunaannya dan agar kamu cukup. Jadi kesimpulannya, berdasarkan setiap peristiwa dan juga ayat yang berkaitan dengan laut mengikut perspektif Islam yang telah pun kita bincang dan kupas, yang menunjukkan kepada kita bahawa bukti sahihan
Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana mustahil bagi baginda yang tinggal di kawasan gurun yang tandus untuk mencipta ayat Al-Qurannya sendiri yang mengandungi ayat berkaitan dengan laut, kehebatan laut, keunikan laut di dalamnya. Jadi apa yang kita dapat belajar daripada lautan mengikut perspektif Islam ini, yang mana negara Malaysia sendiri terkenal dengan kepulauan yang banyak. Jadi dengan kepulauan yang banyak ini, kita mestilah tidak mensia-siakan lautan yang ada di sekeliling Malaysia. Ini juga berkait rapat dengan perintah Allah yang menyuruh kita supaya mencari keuntungan dari karunia-Nya yang berupa lautan dan segala sumber dayanya, di mana hasil tersebut sama ada berbentuk ikan, perhiasan dan tujuan transportasi. Jadi akhir sekali, berdasarkan setiap ayat Al-Quran yang menceritakan tentang keunikan, kehebatan, kelebihan laut kepada manusia, mestilah dibaca dan dihayati oleh kita sebagai rakyat Malaysia supaya kita dapat membangunkan negara dengan mengutamakan sumber pengurusan laut sebagai tunggak utama ekonomi negara kita pada masa akan datang.